Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Putri Nur Anis Balkis binti Aziz dan rakan saya Nur Laila binti Mat Yusof selaku moderator pada pagi ini bersama Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin selaku panel jemputan. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir dan meluangkan masa di majlis ilmu ini. Pada pagi ini, kita akan mengadakan webinar yang bertajuk Tanah Adat sebagai Tiang Seri dalam Adat Perpatih Negeri Sembilan bersama Prof. Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin yang merupakan Fellow Penyelidik Kanan Atma, Universiti Kebangsaan Malaysia merangkap tokoh warisan orang hidup. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan moderator saya, Nur Laila untuk meneruskan webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada rakan moderator saya. Membincangkan tajuk webinar pada hari ini, kita telah menjemput Datuk Paduka Rosli Saludin untuk membincangkan dan memberi fokus kepada tanah adat sebagai yang seri dalam adat Perpatih Negeri Sembilan selama 2 jam ini. Oleh itu, saya dengan ini ingin bertanya kepada Datuk. Menurut Datuk, tanah adat mengikut tafsiran orang biasa itu bagaimana, Datuk? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia yang saya hormati moderator serta rakan-rakan pelayar yang lain. Program ini dipancarkan melalui Facebook Atma dan juga Webex yang sedang berjalan sekarang ini. Yang penting benda itu sudah dilaksanakan dan benda itu sudah terakam, ya, akan telah dirakam dan rakaman ini boleh dirujuk, ya, boleh dirujuk oleh sesiapa saja. Sebab hal tanah adat Perpatih di Negeri Sembilan ini adalah sangat penting. Sekali air bah, sekali tepian berubah. Banyak perkara yang perlu dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, maka kita tidak akan dapat intipatinya. Jadi maknanya penerangan saya selama 2 jam ini adalah berdasarkan penyelidikan, kajian, pembacaan, mengalami, menghayati dan apa yang saya lihat. Dan saya teroka juga melalui tambu alam Minangkabau, tambu adat Minangkabau, tambu yang ada di Negeri Sembilan, manuskrip, cerita-cerita lisan, penulisan, catatan dan bahan-bahan lama. Ya, semuanya adalah menjadi rujukan. Saya tidak mahu percakapan saya adalah kod atas kod. Maknanya apa yang dikatakan oleh penulis dahulu, maka itu yang akan saya sampaikan. Maknanya ada analisis datanya, bagaimana dan macam mana. Itu yang saya nak tegaskan. Dan saya terpaksa berterus terang apabila saya nak menyampaikan dapatan ini nanti. Kerana melalui penyelidikan di lapangan, masalah-masalah tanah adat ini cukup berat. Bukan semua orang faham, ya, termasuk pemilik tanah adat itu sendiri dan termasuk kepimpinannya sendiri. Maknanya ada penafsiran sendiri-sendiri. Jadi apabila sendiri-sendiri, maka timbullah masalah. Dan masalah itulah yang dibawa dari satu generasi kepada satu generasi yang lain. Sebab kalau mengikut tafsiran orang biasa, orang kebanyakan, ataupun mengikut istilah orang kampung, tanah adat bermaksud tanah pusaka. Tanah pusaka kata mereka. Ianya dipanggil pusaka
kerana diperolehi melalui perwarisan secara turun-temurun, melebihi dari satu generasi ke satu generasi. Dan ia juga adalah merupakan, katanya, harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia yang diperolehi, yang diperolehi melalui hasil usahanya sendiri, seperti melalui permohonan tanah kerajaan atau dibeli, dikenali sebagai harta carian. Itu harta carian. Tetapi hari ini yang kita nak jelaskan ialah tanah adat itu sendiri, iaitu tanah yang diwarisi daripada nenek moyang kita dahulu, atau dipanggil sebagai harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi. Dan kemudian kalau kita lihat melalui istilah, ada yang disebut sako. Sako. Sako ini mempunyai makna dan pengertian yang cukup dalam. Ada juga makna sako ini sudah lama, sudah bertahun-tahun, sudah beratus-ratus tahun. Misalnya pokok durian, pokok kelapa misalnya. Ada juga pengertian sako, orang itu ada mempunyai sako. Maknanya ada pendampingnya. Itu dari sudut yang lain. Ada juga makna saka artinya asal atau tua. Seperti kalimat berikut. Sawah banyak, padi dek orang. Lai karam, sako pula. Jadi maknanya sako di sini artinya ialah kekayaan. Kekayaan asal atau harta tua. Maknanya harta nenek moyang. Hak atau kekayaan yang sudah lama, sudah lama wujud. Tuan-tuan dan puan. Nenek moyang kita membuka hutan. Kalau istilah Negeri Sembilan lama, hutan banat. Hutan tebal. Hutan tebal yang dibuka. Berlawan dengan gajah. Berlawan dengan harimau. Sakit pening dan macam-macam. Dibuka hutan tersebut atas dasar musyawarah dan muafakat. Lalu pada ketika itu mula-mula dibuka teratak. Mula-mula dibuka teratak. Kemudian dibuka dusun. Lepas tu dibuka kota. Lepas tu dibuka nagari atau negeri. Keempat tahap ini semuanya membuka tanah, sawah, ladang yang diwarisi daripada nenek moyang kepada anak buah, kepada anak cucu cicit. Dan tanah ini, tuan-tuan dan puan, diikrarkan oleh nenek moyang kita dulu. Ada sumpahnya, ada janjinya bahawa dia buka tanah ini adalah untuk anak cucu cicitnya pada masa akan datang, supaya tidak susah. Maka mereka boleh bernaung di tanah tersebut. Pada ketika itu tidak disebut sama ada lelaki ataupun perempuan. Disebut anak cucu cicit. Tetapi lama-kelamaan, pemimpin adat kita membuat perundangan demi maruah, maka tanah tersebut diwarisi, bukannya dipunyai, diwarisi oleh anak perempuan. Dan anak lelaki ada hak di sebalik tanah tersebut secara tersirat sebagai pentadbir, sebagai pengendali, sebagai pengendali tanah tersebut. Jadi benar dan perkara ini perlu dipahami betul-betul. Perlu ada musyawarah, perlu ada muafakat. Bukannya pemahaman yang selapis. Itu yang kata orang tua-tua, duduk sorang bersempit-sempitan, duduk ramai berlapang-lapangan. Kalau kita duduk sorang,
maka satu saja keputusan. Kita tak mau dengar pandangan orang. Kalau duduk ramai berlapang-lapangan, maka kita berkumpul, kita bermusyawarah, dan kita bermuafakat, kita ambil satu keputusan untuk anak, cucu, cicit, dan suku sakat kita. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Jadi, jangan melihat tanah adat ini dalam skop yang agak sempit. Pada saya, tanah adat ini adalah tanah yang bernilai tinggi, tidak ternilai oleh harta benda. Sebab pembukaan tanah tersebut adalah melalui susah payah, jerih, perih orang tua-tua kita dahulu. Jadi maknanya kita harus menjaganya dengan baik. Dan sudah ada ikrarnya akan diwarisi oleh anak perempuan ataupun kaum perempuan. Kaum lelaki ini sebagai pengimbang, sebagai penjaga. Ya, jadi maknanya semuanya ada hak di situ. Kalaulah tanah adat itu diwarisi oleh laki-laki, maka di situ sudah ada pencabulan. Pencabulan ikrar atau perjanjian. Secara tersirat. Sebab adat pepatih ini tersirat. Lelaki itulah yang akan mencantikkan adat itu. Dan yang menjaga tanah adat itu adalah orang semenda. Apabila orang semenda bernikah di sesuatu tempat tersebut, maka akan ada satu lagi ikrar. Dipanggil sebagai adat unjuk beri. Ya, adat unjuk beri. Pada hari nan sehari ini, maka si Muhammad bin Ali telah bernikah di tempat suku Seri Melenggang ini, maka diberi gelaran, maka dia beri gelaran apa misalnya? Neka atau pendeka. Cendekia misalnya. Ya, maka diberilah rumah nang berkotak tangga. Atap nan selaya. Lantai nan sebilah. Kampung nan sesudut. Sawah nan selopak. Dan kemudian anak buah dan yang sepederetan. Maka bela peliharalah dan dijagalah dengan baik. Masalah kita sini, tuan-tuan dan puan, sementara saya masih ingat. Masalah kita di sini, tidak ada didikan secara formal daripada yang berkuasa, maknanya pemimpinnya, kepada yang sebelah bawah, kepada pegawai, kepada yang menguruskan soal tanah adat, kepada anak buah, kepada suku sakat, tidak diberi penerangan. Jadi maknanya kita perlukan satu silibus yang ada kaitan dengan tanah adat. Sebab tanah adat ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah lambang maruah adat pepatih itu. Kalau sudah dicabul tanah adat itu, maka pencabulanlah pada adat pepatih. Jadi ini yang kita harus jaga. Dan kita harus duduk ramai-ramai berpakat. Sebab adat pepatih ini, anak buah menjadikan buah pak menjadikan lembaga, lembaga menjadikan penghulu atau undang, undang menjadikan raja. Ia datang daripada bawah. Daripada bawah, bertingkat-tingkat. Ya, berjinjang naik namanya. Itu adat pepatih. Bertangga turun. Itu adat Temenggung. Sebab adat pepatih dan adat Temenggung ini saling berdampingan. Adat pepatih ada di Negeri Sembilan, dan kemudian ada sebahagian daripada Naning Melaka. Dan adat Temenggung pun ada di dua tempat itu. Itu adalah adat Temenggung Minangkabau. Manakala adat Temenggung Palembang, dia ada di sebelah Palembang dan beberapa kawasan-kawasan lain.
yang akhirnya pada ketika itu diteruskan oleh Kerajaan Melayu Melaka, maka ada Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Jadi ada dua benda yang berlainan. Jadi benda ini perlu dibuat analisis, pembacaan, sebab benda ini pun sudah dikaji oleh Profesor Dr. Jelani Harun melalui kitab-kitab manuskrip lama yang bertebaran. Ada di Leiden, ada di England, dan saya menyusul kemudiannya memantapkan dapatan-dapatan ini. Jadi maknanya kita di Negeri Sembilan, golongan yang mencintai adat, perlu banyak membaca, perlu banyak diskusi seperti ini. Jadi maknanya kita perlu sangat diskusi. Jangan diskusi di luar. Diskusi di luar mengatakan webinar ini tak betul. Tapi elok masuk dalam webinar ini secara beramai-ramai, maka ketika itulah kita berbahas. Jadi maknanya kita hujah lawan hujah. Jadi apabila berlainan pandangan, bukan berarti yang lain itu salah. Yang lain itu tak betul. Berlainan pandangan ini kita cuba mencari satu ketepatan dan apakah jawapan yang menarik dalam adat pepatih. Sebab adat pepatih ini, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berkembang. Adat pepatih tidak menyekat berlainan pandangan sebab di situ ada jawapan. Jangan gunakan kuasa untuk menyekat berlainan pandangan. Sebab dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi presiden kesnya, Datuk Pepatih dan Datuk Temenggung bukan elok sepanjang masa. Satu ketika, dua adik-beradik ini, bersaudara ini pernah berperang. Dan kemudian, yang banyak mati pada ketika itu adalah orang-orang Datuk Pepatih. Berperang, berbunuh-bunuhan pada ketika itu. Oleh sebab itu, berlakulah peristiwa Batu Batikam. Maknanya, Datuk Pepatih melepaskan perasaannya pada sekujur batu. Ditikamnya tembok sampai ke hujung. Datuk Temenggung pula tikam sekujur batu dengan tombak atau lembingnya, tembok juga. Dan kemudian pada ketika itu berlakulah perundingan. Sebab Datuk Pepatih ini terkenal dengan adabnya, budinya, sopannya, santunnya. Maka pada ketika itu ia merasai bahawa perlu bermuafakat dalam persaudaraan ini. Datuk Pepatih mencarikan calon isteri kepada Datuk Temenggung. Berkahwin. Dan dihadiahkan 5 ekor kuda putih pada ketika itu. Maka dibahagikanlah sempadan-sempadan antara satu dengan lain. Satu dapatan saya melalui manuskrip lama. Batu sempadan Datuk Temenggung menggunakan pokok sinjuang. Masih ada di rumah-rumah, di tempat-tempat yang tertentu. Menentukan sempadan antara satu tempat ke satu tempat. Pokok sinjuang. Bila saya analisis pokok itu, bahawa pokok itu adalah pokok herba. Boleh digunakan untuk mengubati penyakit-penyakit yang tertentu. Terutama kencing manis dan darah tinggi. Dan kemudian Datuk Pepatih pula menandakan sempadan-sempadan kawasannya menggunakan pokok puding emas. Ini yang tidak diperasani oleh kita semua. Saya menganalisis. Puding emas ini boleh dijadikan sebagai herba untuk merawati penyakit darah tinggi juga. Dan daunnya apabila orang lepas bersalin, boleh direbus untuk dibuat mandi sebagai harum-haruman. Jadi cantik, tuan-tuan dan puan, nenek moyang kita dulu-dulu, tuan-tuan dan puan. Ini yang saya cuba nak bawa dalam setiap webinar. Kenapa silap faham? Kenapa silap sangka? Saya bukan nak merombak. Saya bukan nak merubah.
saya merungkai, saya menggali sesuatu benda dan satu perkara yang dulu-dulu yang sudah hanyut, kita kutip, kita simpan, dan kemudian kita ketengahkan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, sudah pasti akan belaga pendapat, belaga pandangan. Sebab order lama masih lagi menggunakan cerita-cerita lisan yang diperolehi daripada satu generasi kepada satu generasi. Saya menukuk nambahnya melalui penulisan, melalui pembacaan, melalui manuskrip, melalui catatan, melalui analisis, dan melalui teori-teori dan pendekatan yang sepatutnya dicantikkan. Sebab itu saya sudah berpesan dalam webinar-webinar yang sebelum bahawa Datuk Pepatih sudah menganjurkan bahawa tungku 3 sejerangan. Jadi, masih ramai yang tidak faham ataupun tidak mahu menggunakan kaedah ini. Dalam apa juga pentadbiran, tungku 3 sejerangan ini adalah sangat penting. Iaitu pentadbir atau pemimpin, lepas tu cerdik pandai, dan golongan agama. Jadi maknanya ketiga-tiga ini bermuafakat, berbincang, bermusyawarah mencari jawapan terbaik untuk anak buah ataupun untuk rakyat. Ataupun satu istilah lain yang dipanggil tali 3 sepilinan. Kalau satu tak dapat dipintal. Kalau 2 dipintal tak cantik. Kalau 3 dipintal lagi cantik. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi, Datuk Pepatih dahulu, tuan-tuan dan puan, sudah meninggalkan falsafah, kiasan-kiasan yang cukup menarik dalam adat kita yang perlu kita rongkai. Bukan kita nak melihat adat itu dalam tahap kulit saja, tuan-tuan dan puan. Sebab saya lanjutkan lagi, supaya tidak putus penjelasan saya. Adat ini terdiri daripada 4 tiang serinya, 4 tunjangnya, tuan-tuan dan puan. Sebab adat ini maksudnya adalah undang-undang. Kalau kita melihat konteks perkataan adat saja, maka penafsirannya akan menjadi sempit. Kita akan kata adat ni ialah bunga mangga, bunga telu, tepak sirih, bujam, baju Melayu, tanjak. Itu sebahagian daripada adat. Jadi maknanya yang pertamanya adat yang sebenar-benar adat. Jadi artinya di situ undang-undang yang sebenar-benar undang-undang. Bila letak perkataan undang-undang di situ, maka kita dapat tangkap bahawa adat Pepatih ini cukup hebat. Cukup besar kanunnya untuk keseluruhan. Dan kemudian adat yang diadatkan, iaitu undang-undang yang diundang-undangkan. Yang ketiga, adat yang teradat. Maknanya undang-undang yang terundang-undang. Yang keempat, adat istiadat. Maknanya undang-undang yang diadat istiadatkan, yang diadakan. Ada juga yang mengatakan bahawa 5. Yang kelima, dinamakan sebagai adat resam. Undang-undang kebiasaan yang kita buat. Pakai baju, makan nasi, gunakan dulang, dan berbagai-bagai lagi. Kesemuanya itu dirangkumkan kepada adat bersendi syarak, syarak bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah. Syarak mendaki, adat menurun. Syarak dan adat bagai aur dengan tebing, bagai irama dengan lagu, bagai isi dengan kuku, bagai mata hitam dengan mata putih, tuan-tuan dan puan. Belum habis penjelasan saya yang itu. Adat yang sebenar-benar adat atau undang-undang yang sebenar-benar undang-undang adalah bermula sejak daripada Nabi Allah Adam berkahwin dengan Hawa dan melahirkan keturunan-keturunannya. Maka berkembang. Apabila keluar daripada syurga, maka berkembang. Berkahwin, berkembang.
melibatkan akhirnya tumbuh penduduk-penduduk di serata dunia. Lepas tu lahirlah nabi-nabi yang seterusnya. Termasuk Nabi Allah Ibrahim. Isterinya yang ketiga misalnya adalah Kanturah, iaitu letak di sebelah alam Melayu. Keturunan-keturunan itulah yang banyak berkembang di alam Melayu hari ini. Kemudian sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya itu terangkum dalam adat bersendi syarak. Syarak bersendi hukum, hukum bersendi kitab Allah. Jadi dalam adat yang sebenar-benar adat ataupun undang-undang yang sebenar-benar undang, di situ ada syarak dan situ ada sunnah Nabi. Kehebatan nenek moyang kita dahulu, maka di situ diletakkan penakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, selodang jadikan hiu, air nas titik jadikan laut, tanah nas kepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Maknanya, pergi kepada konsep Islam juga, iaitu ikra. Baca kedudukan alam ini. Bukan setakat baca pada surah itu saja. Kalau baca pada kedudukan alam, berlaku banjir, kenapa? Apa sebab? Cegah, atasinya. Ini yang cantiknya pemahaman dalam adat pepatih. Tunjang yang kedua. Adat yang diadatkan. Iaitu undang-undang yang diundang-undangkan. Undang-undang yang diundang-undangkan ini bermula sejak Demang Lebar Daun. Sang Sapurba. Pada ketika itu ada wa'dat antara rakyat dengan raja. Tuan-tuan dan puan boleh perdalami benda itu. Saling hormat menghormati. Sang Nila Utama, Datuk Pepatih, Datuk Temenggung, Cati Bilang Pandai, ramai lagi. Dan inilah ajaran-ajaran nenek moyang kita yang kita pakai dalam undang-undang yang diundang-undangkan, yaitu adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradat, yaitu undang-undang yang terundang-undang. Ini adalah undang-undang setempat dalam daerah-daerah yang tertentu, luak-luak yang tertentu. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain tempat, lain caranya, tak sama. Kuala Pilah tidak sama dengan Jelbu. Kuala Pilah tidak sama dengan Rembau. Ada kelainan-kelainnya. Ada kekuatan-kekuatannya di tempat-tempat yang tertentu. Ini yang dipanggilkan adat yang teradat. Undang-undang yang terundang-undang. Yang dibentuk oleh pemimpin setempat atas musyawarah persetujuan rakyat atau anak buah dan pemimpin. Kalau nak ubah pun atas dasar musyawarah dan muafakat. Yang keempat, adat istiadat. Adat istiadat ini maknanya ritual, tata cara, perundangan, rukunnya, bagaimana untuk dijalankan yang lain-lain tadi. Bagaimana kaedahnya. Kemudian yang kelima, adat resam, yaitu kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, masih lagi mengikut syarak, adab, budi, sopan, dan santun. Jadi saya rasa, tuan-tuan dan puan, saya sudah mengupas secara panjang lebar mukadimah ini, supaya mukadimah ini dijadikan landasan untuk saya bercakap seterusnya. Tak adalah nanti adat kita ini adalah adat berkendak hati. Beraja di mata, bersultan di hati. Ada panduannya, ada gagasan, ada presiden kesnya, ada sesuatu benda yang kita pegang, yaitu syarak, sunnah, adab, budi, sopan, santun. Terima kasih. Saya pulangkan pada moderator. Terima kasih Datuk atas penjelasan mengenai tanah adat dan juga penjelasan mengenai kepentingan 5 tiang adat dalam adat pepatih. Untuk soalan seterusnya, saya serahkan kepada rakan moderator saya. Terima kasih. Seterusnya, bolehkah Datuk terangkan mengenai definisi tanah adat mengikut undang-undang? Terima kasih. Baik.
Saya nak jelaskan di sini. Definisi tanah adat mengikut undang-undang. Saya bukan bercakap mengikut sedap mulut saja, tuan-tuan dan puan. Ada rujukan yang saya buat. Iaitu tanah adat bermaksud, kalau dari segi undang-undang, mana-mana tanah di bawah hak milik pejabat tanah yang didaftar. Yang didaftarkan di pejabat tanah. Atau dicop dengan perkataan customary land, di atas daftar hak milik tanah berkenaan. Ini. Selain daripada perkataan customary land, ada juga yang ditambah dengan perkataan Datuk Raja Dimuda, misalnya. Ada gelarannya di situ dalam tanah itu. Ya, sebab dia adalah pemegang amanahnya. Datuk Paduka Besar, atau suku Tiga Batu Nesan Tinggi, atau suku Biduana Kebangsa, dan sebagainya. Perkataan-perkataan ini adalah menjelaskan gelaran-gelaran datuk lembaga yang menjadi ketua suku kepada pemilik tanah berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak melontarkan pandangan daripada dapatan kajian analisis temu ramah selidikan yang saya buat. Hari ini saya lihat geran ada yang tidak meletakkan suku di situ. Apa masalah yang tidak diletakkan nama suku di situ? Kalau tidak diletakkan nama suku di situ, banyak implikasi-implikasi seterusnya yang kita boleh fikirkan yang akan berlaku. Banyak kesusahannya dalam carian-carian. Dalam sistem carian digital atau online, hal tanah adat ini perlu kita letakkan dalam satu file. Satu kedudukan yang mudah kita klik. Yang mudah kita dapat. Bukan kita timbun tambah dalam satu-satu tempat yang tertentu. Ini pandangan saya, tuan-tuan dan puan. Jadi, tanah adat ini adalah maruah. Tanpa tanah adat, mana letaknya adat pepatih itu? Ini saya nak peringatkan, tuan-tuan dan puan. Bukan ingatan saya. Ini adalah ingatan nenek moyang kita dahulu. Jejak waris atas pusaka. Jejak pusaka atas harta pusaka. Harta pusaka ada tanda rupanya. Kalau saya, suku Seri Malengang, ikut arwah mak saya, mana tanda rupanya? Mana tanah adatnya? Di Kampung Dio. Kampung Dio kecil. Balai Raya sebelah kanan, ada tanah pusakanya di situ. Itu tanda rupanya. Saya ini bersuku bersekah, tuan-tuan dan puan. Jangan kata tidak ada suku. Ada tanda rupanya. Tapi, ada yang berkata dia suku A, suku B, suku C. Bila ditanya mana tanah adatnya, tak tahu nak cakap. Dan kemudian bila tanya di mana tanah adatnya, ada tanah adat. Tetapi tidak ada rumah pusakanya. Ini satu lagi masalah. Sebab adat tidak valid kalau dilaksanakan bukan di tempat telapak adat yang berkenaan. Nak menegur anak buah, nak menegur orang semena, mesti di telapak. Mesti di tanah pusaka. Jangan menegur di masjid yang memalukan orang lain. Perlu pintar di dalam otak menganalisis perundangan-perundangan adat ini. Kalau menegur orang di tengah ramai, itu memberi aib, memberi malu. Adakah pemimpin adat seperti itu? Ini yang kita nak jelas. Ini yang kita nak jelas. Anak Cina memasang pukat. Memasang pukat sampai ke Delhi. Hidup di dunia elok beradat. Budi bahasa tak boleh dijual beli, tuan-tuan dan puan. Saya jelaskan sekarang ini, tuan-tuan dan puan. Saya jelaskan yang sebenar-benarnya. Jangan
Apabila kita sudah menerima sesuatu gelaran, maka kita melanggar. Walhal, apabila kita sudah menerima sesuatu gelaran dalam adat, memegang pusaka, maknanya pemimpin adat itu adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, dilebihkan sekuku, diberikan beban berat petuah amanah. Perkataan amanah itu yang penting, tuan-tuan dan puan-puan. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maknanya dari segi apa penggunaan masanya? Adakah masanya dibuang-buang memburukkan orang? Ya, menceritakan orang, tidak mentadbir dengan baik? Adakah ia berpesan mengikut hak-hak yang tertentu, hak yang betul dalam adat dan syarat? Adakah ia berpesan mengikut kesabaran ataupun ikutkan hati mati, ikutkan rasa binasa, ikutkan nafsu lesu, ikutkan marah parah? Ini tuan-tuan dan puan. Jangan kata saya memburukkan orang. Saya bercakap berdasarkan pesanan-pesanan nenek moyang kita dahulu. Inilah perkaranya. Inilah bendanya yang saya ketengahkan. Saya tidak ada kepentingan pribadi apa-apa. Jadi ini ingatan-ingatan yang patut saya ketengahkan untuk diri saya sendiri dan untuk semua orang. Sebab kita di muka bumi ini memegang amanah yang cukup berat, tuan-tuan dan puan. Apabila kita meninggal nanti, kita akan disoal. Bukan kita boleh hidup aman damai di alam yang satu lagi. Apa yang kita buat, itulah yang akan kita dapat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Terima kasih di atas penerangan yang jelas. Seterusnya, saya serahkan kepada Nolaila untuk mengemukakan soalan. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Okey, untuk pernyataan seterusnya, boleh Datuk jelaskan dengan lebih terperinci mengenai struktur pentadbiran dalam adat Perpatih berkenaan dengan tanah adat ini, Datuk? Baik. Bagaimana struktur pentadbiran berkenaan dengan tanah adat ini, tuan-tuan dan puan? Dia ada bentuknya. Dia ada hak miliknya. Dan struktur ini bermula sejak lama dahulu. Daftar hak milik tanah yang dikeluarkan di bawah Land Regulation 1887 adalah merupakan geran tanah yang tidak lengkap. Ia tidak mempunyai sempadan yang tetap, tidak dinyatakan keluasan dan tiada pelan. Ini 1887. Tapi lagi awal pada itu menggunakan sistem yang ada dalam adat Perpatih yang sudah ada ikrar dan aku janjinya mengikut batu sempadan-sempadan cara tradisi yang saya sebutkan di awal tadi. Tujuan asal dikeluarkan adalah untuk memungut cukai tanah. Ini yang kita harus ingat. Mendapat maklumat mengenai jumlah penduduk dan menentukan kawasan dalam sesuatu daerah yang sudah diteroka. Butiran dalam hak milik tanah dinyatakan dengan lengkap. Oleh yang demikian, tanah yang asalnya tanah pusaka dan kepunyaan suku tertentu telah hilang segala kepentingan dan jatuh kepada golongan yang tertentu. Pentadbir Inggeris telah memperkenalkan undang-undang tanah adat bagi mengekalkan amalan adat mereka supaya tanah-tanah pusaka mereka tidak berpindah milik kepada orang luar daripada suku mereka. Tapi hari ini sudah ada berpindah milik kepada orang luar dan pihak-pihak yang tertentu. Jangan kata saya buat fitnah. Saya boleh tunjukkan buktinya. Datuk-datuk lembaga berpendapat tanah pusaka adalah sesuatu yang asasi dalam adat
dan bukan sesuatu yang boleh diubah-ubah. Jika sebarang perubahan berarti merosakkan adat itu sendiri. Ini janji. Janji nenek moyang kita dahulu. Ya, dan kemudian dalam bentuk perbilangan ada mengatakan, dalam bentuk teromba. Tanah pusaka tak lemak dek santan, tak kuning dek kunyit, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, dianjak layu, dicabut mati, tuan-tuan dan puan. Jadi struktur ini, kalau tanya dengan saya, dia datang daripada bawah. Dia datang daripada bawah. Daripada anak buah. Kemudian dia datang kepada buapak. Kemudian dia datang kepada lembaga. Kemudian yang paling atas, penghulu dan undang. Itu yang paling akhir. Dan kemudian inilah pihak-pihak yang terlibat. Jadi, ada juga di celah-celah itu, ya, dia yang dipanggil sebagai besar waris. Dan ada yang lebih penting lagi ialah peranan ibu soko. Jadi semuanya itu sepatutnya terlibat. Nak menentukan ketelusan untuk pewarisan tanah adat itu. Satu teguran. Terutama kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan dan puan dan kepada semua pihak. Kalau tanah adat ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, hak pemilikan tanah adat ini, prinsip asas adalah kembali kepada suku. Ini bermakna tanah adat tidak boleh dimiliki oleh individu sekalipun nama tercatat dalam geran tanah tersebut. Walaupun nama ada dalam tu, dia cuma mewarisi. Jangan nanti apabila Pak Longnya datang, nak ambil buah kelapa yang gugur, ini tanah Omak Den, Pak Long tak boleh ambil. Ini tidak beradab namanya, tuan-tuan dan puan. Hak waris pada keturunan perempuan sebagai kunci maruah kepada suku. Ya, kerana mengenangkan, melahirkan dan mendidik anggota suku. Tanda penghormatan, perlindungan dan pegang kata martabat mereka. Maknanya demi maruah dan martabat wanita itu sendiri. Bila meninggal dunia, tanah ini diwarisi. Pertama, kepada anak-anak perempuan. Jika tak ada, maka pergi kepada Koden Perempuan Serumpun. Tak ada, pergi kepada Koden Perempuan Seruang. Tak ada, pergi kepada Koden Perempuan Seperut. Ya, tak ada, pergi kepada saudara perempuan dalam suku terdekat. Dan kalau tak ada, pergi kepada saudara perempuan dalam sukunya yang jauh. Saya nak jelaskan lagi supaya faham. Sebab banyak berlaku sebaliknya dalam masyarakat. Lelaki ada hak menjadi penghuni sepanjang hayat. Waris lelaki sama ada anak lelaki atau saudara lelaki, seibu sebapa boleh didaftarkan sebagai penghuni sepanjang hayat. Walaupun waris wanita yang hidup didaftarkan sebagai milik tanah tersebut. Ini kena hadamkan betul-betul. Ini kerana, tuan-tuan dan puan, adat hanya melarang waris lelaki mewarisi tanah adat. Tetapi tidak melarang waris lelaki mengambil hasil daripada tanah tersebut. Apa tomonya, tuan-tuan dan puan, sebagai buktinya. Terbit pesaka pada saka atau sako. Si lelaki menyandang pesaka. Si perempuan punya pesaka. Orang semenda yang membela. Saya nak fahamkan betul-betul. Ini banyak menjadi gurauan. Dan orang tak nampak yang tersiratnya. Apa makna saka atau sako? Harta tua seperti yang saya sebut awal tadi. Ataupun pusaka kebesaran. Ya? Dan saya ada tafsirkan di peringkat awal tadi. Dan apabila disebut saka, orang mula memikir kau bola hantu kau. Itu sebahagian. Tengok dia punya konotasinya bagaimana. Itu yang harus kita faham. Orang semena yang membela. Apabila berkahwin, tu ada adat unjuk beri yang saya sebutkan.
adat ini sudah tak diamalkan. Tak tahulah sama ada orang tak tahu, tak faham nak buat. Sebab saya ada pengalaman, adat menjemput lembaga kematian isteri. Pihak yang berkenaan tak reti nak buat. Balik daripada kerja, saya terpaksa membantu. Ini yang saya katakan di peringkat awal, tuan-tuan dan puan, peranan cerdik pandai ada di situ. Jangan diketepikan. Peranan syarak pun ada di situ. Apatah lagi peranan pemimpin adat. Hak sama rata. Hak sama rata, pembagian tanah itu adalah berasaskan prinsip kesamarataan apabila membahagi tanah adat ini. Sekiranya seorang waris perempuan yang tinggal, maknanya ianya tunggal, maka beliau mewarisi keseluruhan harta. Jika lebih dari seorang, maka tanah tersebut dibagi sama rata. Sekiranya si mati meninggalkan dua bidang tanah yang berbeza lokasi dan nilai ekonominya, maka pembahagian boleh didasarkan kepada dua cara. Satu, penentuan hak boleh dibuat melalui perundingan dan persetujuan bersama. Macam mana nak putuskan? Cara yang lain, jika tiada kata sepakat, maka setiap bidang tanah dimasukkan nama waris-waris perempuan yang layak sebagai pemilik bersama. Pemilik bersama ini penting. Jangan pula bagi kepada anak yang sulung. Bagi pada anak yang bongsu. Bagaimana anak nombor 2, nombor 3, nombor 4? Di mana telapaknya nanti? Apabila anaknya datang untuk nak mengutip buah durian, minta, oh, ni amat dan punya. Ini masalah. Ini yang saya cuba memberi pemahaman. Bahawa tanah adat ini adalah hak bersama. Jadi, masalah kita sekarang yang tanah adat tinggal, tak dikerjakan, ramai yang berkecil hati. Jadi perlu didikkan, perlu diajar, perlu ada kuliahnya, perlu ada kelasnya, perlu ada silibusnya, perlu ada modulnya, diterangkan. Bukan disuruh di bawah tika. Ini, tuan-tuan dan puan. Jangan kata masalah itu tabiat. Masalahnya, tidak ada pihak yang boleh memberi penerangan. Ini yang cuba kami buat. Kami melalui telapak adat, budaya dan warisan Ulu Gacong sudah selalu bergerak. Mengenengahkan benda dan perkara ini. Mengikut kemampuan kami. Ini yang perlu kita jelaskan supaya semuanya faham. Sebab rata-rata saya buat temu ramah secara lisan, bukan semua faham. Masing-masing menganggap tanah itu adalah milik mak dia. Bukan. Orang lain dalam perut tersebut, kalau tidak ada tanah, bila dah bersetuju dalam permuafakatan itu, nak mendirikan rumah di satu sudut, silakan. Semuanya atas hak pakai. Muafakat, musyawarah. Tuan-tuan dan puan, pewarisan hanya memberi hak munafaat. Memberi hak untuk memunafaatkan tanah itu. Dan bukan menjual beli. Jadi, ini tuan-tuan dan puan. Bila diambil tanah adat itu atas dasar pembangunan, ini perkataan yang paling popular, tuan-tuan dan puan. Perlu ganti. Walaupun di bawah Gunung Jono tu gantinya. Ataupun di bawah Bukit Bukau mana-mana gantinya. Dan kena lihat nilainya bagaimana. Saya tidak nampak ada tukar ganti di situ. Bila tidak ada tukar ganti, tanah adat makin lama makin susut. Yang agak luas di Kuala Pilah. Dulu 8,000 hektar lebih, tinggal 7,000 lebih. Remau lebih kurang 6,000 lebih,
tinggal 5,000 lebih. Dan Tampin 500 hektar lebih kurang begitu. Jelebu 32 hektar. Dan dicampur dari segi semuanya dengan keluasan tempat dan kawasan, tanah adat kita tinggal 2.10%. Mana perginya? Ya, mana perginya? Ini yang perlu kita jelaskan. Sebab tanah adat ini adalah tanah maruah. Dan kita perlu didik penjaga-penjaga tanah adat ini. Kita perlu bergerak mulai sekarang. Ya, boleh ambil. Tetapi mana gantinya? Boleh dibuat tahfiz. Adakah boleh ambil 100% atau 1/3 saja? Ada kanun-kanun yang dalam adat itu yang perlu kita fahami. Jadi saya merayu, panggil, rujuk, berbincang dengan cerdik pandai dari segi adat. Ada golongan yang pro, ada golongan yang kontra. Pro dan kontra itu apabila didudukkan bersama-sama, maka kita akan dapat satu jawapan yang tepat di situ. Ini yang perlu saya nak jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, sementara saya masih ingat di sini, tanah adat ini boleh digadai, boleh dijual atas beberapa prinsip. Yang pertama, untuk urusan kematian. Dah tak ada duit langsung dah. Dah tak ada nak rujuk. Tetapi malulah maruah suku tersebut. Takkanlah. Tak ada yang nak berantam-gantam, tekyan-tekyan, kunci-kunci, sedekah jariah untuk urus kematian. Malu. Yang kedua, tunai haji. Kalau tak ada duit, kenapa kita pergi? Itu jawapannya. Ketiga, maruah. Seperti rumah rosak. Takkanlah tak ada sumbangan-sumbangan. Keempat, perkahwinan. Anak perempuan yang sudah lanjut umur, tidak ada belanja. Takkanlah tidak boleh gunakan adat bertanam. Ya, bantu-membantu antara satu dengan lain. Yang kelima, denda kesalahan yang besar, waris lelaki. Boleh digadai ataupun dijual. Bukannya menunggu peluang, itulah masanya untuk dijual. Itulah masanya untuk ini dan itu. Satu lagi saya nak jelaskan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ramai yang tidak setuju dengan pendapat saya ini. Saya sudah melihat daripada banyak sudut. Ya, saya sudah melihat daripada banyak sudut. Dan saya sudah melihat daripada banyak tempat, terutama melalui undang-undang tubuh Negeri Sembilan. Bahawa tanah adat ini, walaupun dia sudah dijadikan sebagai tanah pertanian, atas surat, atas geran, dia tetap tanah adat. Tanah adat ini ada persumpahannya, ada ikrarnya. Kenapa si Polan yang bernama E menukarkan kepada pertanian? Ya, ikrar itu kena ada musyawarahnya. Sebab itu terletak dalam apa yang saya katakan tadi, undang-undang yang terundang-undang. Adat yang teradat, yang nombor 3 tadi. Itu yang saya hujahkan di peringkat awal. Adakah dibuat seperti itu? Tiba-tiba pergi ke pejabat tanah, tukar kepada tanah pertanian, maka diubah. Maka dijual tanah itu. Tanah itu tetap tanah adat. Tanggunglah. Ya? Janji. Kalau langgar janji, apa maksudnya selepas itu? Apa kesannya selepas itu? Sebab kalau mengikut Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959, ya, perkara 32, ya, bab 7, perkara 32, saya bacakan. Dikecualikan sebagaimana yang dinyatakan dalam ini, maka bahagian ini tiadalah menyentuh aturan dan adat Negeri Sembilan zaman purbakala. Tetapi aturan dan adat zaman purbakala, mana-mana yang tidak berlawanan dengan kehendak bahagian ini, akan berjalan seperti dahulu juga. Yang saya faham,
Ya, yang saya faham dalam bawah syarat-syarat am bab 8 ini, maknanya adat orang tua-tua dahulu dibenarkan berjalan. Ya, dibenarkan berjalan mengikut perlembagaan. Ya, mengikut perlembagaan. Dan satu benda lagi saya nak sebutkan di sini. Apabila saya buat webinar, ada datuk-datuk adat yang tertentu hantam saya daripada luar. Oleh kerana tajuknya agak kontroversi. Kontroversi itu saya nak menarik orang masuk supaya kita berbahas. Dalamnya saya mempertahankan adat itu. Dalam WhatsApp yang tertentu mereka berkata, ya, Datuk Rosli ini bangang ataupun bodoh. Ini perjuangan tuan-tuan dan puan. Dikatakannya kenapa tak bincang hal kenaikan allowance. Saya nak cakap sekarang tentang allowance. Bab 6. Hal keuangan. Hal ehwal keuangan dalam Undang-Undang Tubuh 1969. Itu saya kata lain kali kena banyak membaca, mengkaji, melihat punca kuasanya di mana. Punca kuasanya. Dan apabila kita sudah ada punca kuasa, barulah kita boleh berunding dengan pihak kerajaan ataupun pihak pentadbir dengan hemah, dengan baik. Apa katanya? Ya, bab 6 hal keuangan, perkara 70. Saya sebut di sini. Ya, 1. Selain daripada wang pemberian, gaji atau lain-lain wang yang dikenakan bayarannya oleh apa-apa syarat lain dalam perlembagaan negeri, ia atau undang-undang negeri ini daripada kumpulan wang negeri, maka hendaklah dibayar jua. A. Wang allowance yang di-Pertuan Besar dan Undang yang 4 serta Tunku Besar Tampin dan lain-lain datuk lembaga dan gaji yang di-Pertua Mesyuarat Dewan Negeri. B. Segala bayaran hutang yang tertanggung kepada negeri. C. Tuan-tuan, saya nak ulang balik yang atas. Wang allowance yang di Pertuan Besar dan Undang yang 4 serta Tunku Besar dan lain-lain datuk lembaga. Maknanya lain-lain datuk lembaga ini boleh menuntut hal-hal yang ada kaitan dengan allowance. Di sini dah. Perkara A ni. Dan gaji yang di-Pertua Mesyuarat Dewan Negeri. Ya. B. Segala bayaran hutang yang tertanggung kepada negeri. C. Sebarang wang yang dikendaki untuk menunaikan hendak sebarang hukuman, keputusan atau hadiah yang dijatuhkan ke atas negeri dan membayarnya oleh sebarang mahkamah atau mahkamah orang tengah. Ini saya nak jelaskan yang itu ada. Hak-hak kepimpinan adat terjaga dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959. Di sini punca kuasanya. Ya, tuan-tuan dan puan. Di sini punca kuasanya. Dan ini yang kita perlu faham, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian saya terpaksa memberi penjelasan di sini supaya semua orang faham. Ya, termasuk diri saya sendiri. Dalam bab 6, Dewan Keadilan dan Undang. Dewan Keadilan dan Undang. Ya, perkara 16. 1. Hendaklah ada sebuah Dewan Keadilan dan Undang yang dinamakan dalam bahasa Inggeris The Council of the yang di-Pertuan Besar and the Ruling Chief. Yang kemudian dari ini disebut sebagai Dewan untuk menasihatkan atas soal-soal berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu di mana-mana tempat dalam negeri-negeri, termasuk soal ini berkaitan dengan pemilihan atau warisnya kepada pelucutan daripada atau pengosongan mana-mana jawatan Undang yang 4 Tunku Besar Tampin yang disebut di dalam pasal 14 atau di atas lain-lain perkara yang boleh dikemukakan kepadanya oleh Duli Yang Maha Mulia atau siapa-siapa daripada Undang yang 4 Tunku Besar Tampin dan bagi menjalankan kewajipan yang boleh diberikan kepadanya oleh perlembagaan ini atau mana-mana undang-undang yang bertulis. Apa yang saya nak jelaskan? Kita ada Dewan Keadilan dan Undang yang menjaga hal adat di Negeri Sembilan itu sendiri.
Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ya, Dewan ini akan mengandungi Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Undang Yang 4, Tengku Besar Tampin, Tengku Besar Seri Menanti, Datuk Syahbana Sungai Ujong, dan siapa jua ahli Melayu lagi yang dilantik dari masa ke semasa bagi satu tempoh yang ditetapkan oleh Yang Maha Mulia dan Undang Yang 4 dengan syarat apabila Dewan membicarakan perkara-perkara berkenaan dengan dasar negeri atau kebangsaan. Menteri Besar hendaklah dipersilakan hadir. Ini saya nak jelaskan ya pada tuan-tuan dan puan, dan kita kena faham dan kita kena tahu. Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Undang Yang 4, Tengku Besar Tampin, ya. Jadi maknanya 4, 5, 6 secara bersama mentadbir Negeri Sembilan. 6 ini adalah raja dalam istilah ya Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959. Ini tuan-tuan dan puan, saya nak jelaskan. Banyak lagi ya kalau kita lihat dalam Undang-Undang Tubuh ni tuan-tuan dan puan, kalau kita nak faham untuk kita jelaskan. Jadi saya bukan bermaksud untuk memandai-mandai tentang benda yang seperti ini. Ilmu ini perlu kita bahas, perlu kita ketengahkan ya, untuk kita hadam dan untuk kita amalkan secara hebat, secara baik di Negeri Sembilan ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk di atas penerangan yang jelas dan bermanfaat sebentar tadi. Seterusnya, boleh Datuk terangkan secara lanjut mengenai enakmen pemegang adat bab 215? Terima kasih. Baik. Kita nak pergi kepada enakmen pemegang adat bab 215. Enakmen inilah yang kita pakai. Dan enakmen ini sepatutnya kita susun secara muafakat. Ya, mengikut apa yang kita kata tadi, adat yang nombor 3. Adat yang teradat. Jadi mesti ada situasi menang-menang di situ. Bukannya sepihak saja. Mesti dua belah pihak melahirkan benda dalam perkara ini untuk dipatuhi. Dia tidak boleh dah siap. Bukan. Dia perlu ada endorse-nya. Perlu ada pemahamannya. Perlu ada penghadamannya. Enakmen pemegang adat bab 215 digunakan untuk mentadbir tanah adat di daerah Kuala Pilah, Jempul, Jelebu, Rembau, Tampin dan daerah kecil di Gemas. Ini yang saya rujuk. Di Negeri Sembilan, dari perspektif adat, terdapat 13 wilayah adat, iaitu Luak Sungai Ujong, wilayah adat Datuk Muda Linggi, Luak Jelebu, Luak Rembau, Luak Ulumua, Luak Teraci, Luak Gunung Pasir, Luak Inas, Luak Jempol, Luak Johor, wilayah adat Tunku Besar Tampin, Luak Gemencih, dan luak wilayah adat Penghulu Pusaka Air Kuning. Ini tuan-tuan dan puan. Enakmen ini tidak terpakai bagi daerah Seremban dan Port Dickson kerana kedua-dua ini tiada mempunyai tanah adat. Kalau di Sungai Ujong, ya, tanah adatnya cuma ada di kawasan pantai. Kawasan pantai. Dan di situlah banyak lahirnya benih untuk menjadi Datuk Undang Sungai Ujong. Ini yang saya faham. Enakmen pemegangan adat Tanah Lengkungan 1960. Ya,
dibuat khusus bagi tanah-tanah kepunyaan masyarakat adat lengkungan yang digunakan untuk mentadbir tanah-tanah adat lengkungan di daerah Kuala Pilah sahaja. Luak Ulumwa, Gunung Pasir dan sebahagian Luak Jempol, adat lengkungan diamalkan oleh masyarakat keturunan bagi yang pernah berkhidmat dengan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Nah, inilah enakmen-enakmen yang masih diguna pakai ya sehingga ke hari ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, ini dan kalau kita lihat sejarahnya, undang-undang tanah adat yang mula-mula diperkenalkan ialah Customary Tenure Enactment 1909. Enactment of 1909 berkuat kuasa pada 1 bulan 11 1909. Sepanjang pemakaiannya ada beberapa pindaan dibuat. Ada banyak pindaan yang dibuat. Section 21 enactment tersebut memberi kuasa kepada pentadbir tanah untuk mencatatkan perkataan customary land dalam buku daftar dokumen hak milik pejabat tanah dan seterusnya. Section 22 memberi kuasa untuk mencatatkan perkataan yang sama dalam dokumen hak milik keluaran yang disimpan oleh pemilik tanah berkenaan. Selain dari itu, mengikut peruntukan Section 21A, enactment berkenaan membolehkan mana-mana tanah carian yang didaftar dalam mukim register dicatatkan perkataan customary land tertakluk kepada permohonan daripada pihak yang mahu tanahnya didaftar sebagai tanah adat. Ini saya tak pernah dengar. Mungkin saya terlepas pandang. Sebab tanah biasa boleh dikanunkan untuk menjadi tanah adat. Ini memang ada dalam dapatan-dapatan saya. Tak pernah. Tanah adat yang ada tu susut adalah tuan-tuan. Dan kita perlu fikirkan yang ini. Supaya tanah adat itu tidak makin lama makin susut. Kalau diambil, kena diganti. Itu saya ulang balik. Di Negeri Sembilan, kesemua tanah yang telah dicatat perkataan customary land diwartakan dalam kawasan Rizab Melayu. Ini yang agak kontroversi di situ. Adakah tanah adat ini sama dengan Rizab Melayu? Ini yang perlu kita fikirkan. Mungkin akan ada masalah di situ. Sebab bagi saya tanah adat adalah tanah adat, tanah Rizab Melayu adalah tanah Rizab Melayu. Kalau dicampur adukkan, maka akan ada silap faham di situ. Tanah-tanah lain pula yang dalam Rizab Melayu tidak semestinya tanah adat. Di situ memang panjang untuk memikirnya. Penggunaan dan urus niaga atas tanah adat tertakluk kepada 3 undang-undang. 1. Land Enactment 1909. Selepas pindaan sekarang dikenali sebagai Hukum Tanah Negara 1965. Yang kedua, Enactment Rizab Melayu. Ketiga, Customary Tenure Enactment 1909. Selepas pindaan dikenali sebagai Enactment Pemegang Adat Bab 215 dan Enactment Pemegang Adat Tanah Lengkungan Tanah 1960. Sekiranya terdapat peruntukan-peruntukan yang bertentangan di antara ketiga-tiga undang-undang tersebut, maka peruntukan undang-undang adat mengatasi kedua-dua undang-undang yang lain dan seterusnya. Enactment Rizab Melayu Bab 142 mengatasi kanun tanah negara. Ini kena faham bagaimana hebatnya kedudukan tanah adat itu sendiri. Baik. Bagaimana kedudukan tanah adat pada masa sekarang? Dokumen hak milik yang catat customary land mestilah dokumen hak milik pejabat tanah dan tidak sekali-kali dokumen hak milik pejabat pendaftar. Jumlah hak milik yang tercatat tanah adat seluruh Negeri Sembilan adalah 20,344, 6.39%. Ini satu jangka masa yang dahulu. 6.39% dan keluasannya 13,981.94 hektar. Tapi pokoknya tanah adat
semakin berkurangan. Sistem suku. Ada pepatih dikelompokkan kepada 12 suku. Biduanda, iaitu orang asal. Batu Hampa, Payakumbuh, Mungkal, Tiga Nenek, Seri Melenggang, Seri Lemak. Yang terbagi kepada 2. Seri Lemak Pahang dan Seri Lemak Minangkabau. Dan ada juga Seri Lemak Pahang, lingkungan air kaki raja misalnya. Seri Lemak Minangkabau, lingkungan air kaki raja misalnya. Tanah Datar, Anak Melaka, Anak Aceh, Tiga Batu. Dan kemudian saya nak jelaskan juga bagaimana kalau anak-anak luar nikah. Ini tidak pernah diperbincangkan. Kalau melalui dapatan saya, istilah anak-anak luar nikah dia terletak dalam suku di lereng. Bagaimana keturunan yang pernah menjadi hamba? Dia terletak pada suku Toman. Yang ini tidak boleh menjadi pemimpin. Ini jelas. Ya. Suku adalah satu kelompok keluarga yang besar, berasal daripada moyang sebelah perempuan yang sama. Hubungan ahli suku sangat erat, sehingga dianggap seolah-olah sebagai adik-beradik. Kekuatan ini digambarkan dalam trombo. Sesusun bak sirih, serimbun bak serai, seharta sebenda, sepadan seperkuburan, sehina semalu, malu seorang, malu semua. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih Datuk atas penerangan yang telah diberikan. Kita ada soalan daripada chat box ya Datuk, daripada saudara Fadil. Soalannya berbunyi, bila tiada tanah adat, bagaimana adat hendak dipraktikkan? Contoh Sungai Ujung, lantikan lembaga, buah pak dan undang itu sendiri adalah berlandaskan kepada adat perpatih. Dan datuk-datuk adat yang dilantik masih bersuku-suku dan mesti ada tanah pusaka. Baik. Ini satu soalan yang sangat menarik. Dan saya pernah kemukakan dalam seminar Seremban sebagai bandaraya. Saya pernah sampaikan. Dan memang ada yang berkatakan seperti ini. Ada yang berkatakan Sungai Ujung sudah tidak ada tanah adat. Ya, ini terbit pada satu ketika dahulu yang tak payah saya jelaskan sangatlah di sini. Sehingga berlaku polemik yang berpanjangan sehingga ke hari ini. Tapi dia ada tapinya di situ. Ada klausa-klausa yang tertentu yang boleh menjawab soalan ini. Ya, sebab saya perhatikan dalam keadaan yang tertentu, Sungai Ujung masih praktikkan masih praktikkan tanah adat. Ya, contohnya di pantai, seperti yang saya sebut di peringkat awal tadi. Di pantai, ada kawasan-kawasan tanah adatnya. Masih wujud. Masih dipraktikkan. Masih diamalkan. Tetapi kawasan-kawasan lain tidak berapa jelas. Dan kemudian, kita tidak boleh menolak secara pukal. Sebab kalau kita lihat, di Sungai Ujung mengamalkan adat purbakala. Adat Melayu. Dan ada juga adat pepatih. Dan saya gabungkan bahawa adat pepatih dan adat temenggung berjalan serentak di Sungai Ujung. Ya, berjalan serentak di Sungai Ujung. Maka oleh sebab itu, ya, maknanya kekokohan adat itu ada melalui temenggung. Sebab temenggung dan pepatih ini adalah bersaudara. Dan amalan-amalan tanah adat yang tertentu masih ada di pantai misalnya. Dan kemudian kita langsung kepada Undang-Undang Tubuh 1959. Ya, bagaimana
Datuk Undang Sungai Ujong itu adalah imam kepada empat Datuk Undang yang lain, yang paling kanan. Ya, maknanya Datuk Undang ini, Datuk Undang Sungai Ujong lah, ya, yang peringkat akhirnya, yang akan menabalkan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dan ada bisikan-bisikan di telinga tuanku pada ketika itu. Dan ada mas manah yang dibawanya. Jadi ini presiden case yang berlaku, yang tidak boleh kita nafikan. Jadi, kalau tengok dari satu sudut yang sempit, betul melalui pertanyaan ini. Tetapi kalau dibuka secara besar, dan itulah jawapannya yang tidak boleh dinafikan. Bahawa Sungai Ujong ini agak unik, ya, agak terkehadapan. Sebab ada penelitian mengatakan bahawa Sungai Ujong ini adalah luak yang paling awal di Negeri Sembilan. Wujud 1290 masih, ya, melalui catatan-catatan Sanyang Hujong, melalui catatan-catatan dalam Negara Katargama. Sudah ada, ya, dalam ratusan masih awal dulu sudah wujud. Dan kesinambungan yang berlaku sekarang adalah daripada dahulu. Maknanya yang dahulu itu masih ada. Ya, masih ada. Masih ada berasimilasi di Sungai Ujong. Terima kasih. Terima kasih Datuk di atas menjawab persoalan daripada saudara Fadil. Okey, seterusnya, boleh tak Datuk terangkan secara lanjut mengenai urusan pindah milik adat Tanah Adat Seksyen 7? Terima kasih. Baik. Saya akan jelaskan. Urusan pindah milik Tanah Adat Seksyen 7 tadi kan? Betul tak? Yang di bawah 215. Pindah milik yang dimaksudkan mempunyai makna yang sama mengikut peruntukan bahagian 14 Seksyen 214-220 Kanun Tanah Negara 1965. Pindah milik semasa hidup. Ini kena faham. Dan kemudian, perkataan yang dikenakan ke atas tanah adat mengenai pindah milik ini ialah sesuatu tanah adat tidak boleh dipindah milik kepada seseorang kecuali kepada anggota perempuan dalam sukunya. Sekatan kedua naklah mendapat kebenaran Datuk Lembaga suku berkenaan. Datuk Lembaga yang akan endorse perkara tersebut. Permohonan di bawah Seksyen 7 Bab 215 akan dibuat perbicaraan. Pihak yang terlibat adalah pemilik tanah, penerima, anak-anak pemilik tanah lelaki dan perempuan, serta datuk lembaga dan waris lain juga dipanggil jika perlu. Peraturan ini untuk mengesah dan membuktikan bahawa pemilik tanah atas tanah adat bukanlah milik mereka sepenuhnya dan pemilik tanah perlu meminta kebenaran dari anggota keluarganya sebelum membuat sesuatu atas tanah miliknya. Sebelum saya teruskan, tuan-tuan dan puan, saya teringat, kalau tanah adat tersebut tidak ada waris perempuan, maka ia dipanggil sebagai pusaka gontong. Pusaka gontong. Katalah ada dua adik-beradik lelaki di situ. Dua adik-beradik lelaki itu ada hak pakai sepanjang hayat pada tanah tersebut. Dan tidak boleh dipindahkan kepada anak masing-masing. Apabila keduanya sudah tidak ada lagi, maka ia akan pulang kepada waris. Tetapi boleh dijual mengikut dasar kasih sayang. Kasih sayang. Bukan mengikut harga pasaran. Misalnya, ada dua adik-beradik lelaki tadi.
maka wang tersebut akan dibagi sama rata kepada dua adik-beradik lelaki. Kalau pusaka gontong tadi. Tetapi harus ingat, adat pepatih ini cukup hebat, cukup tersirat. Yang mendapat tanah adat tadi mengusahakan apabila dapat untung dan sebagainya, dia kena perlu ambil berat kepada dua orang tadi. Bukan apabila dah bayar duit kasih sayang tadi, dah putus hubungan. Masih ada hubungan. Kalau dia sakit, kalau dia susah, kalau dia payah, ataupun apa saja, kena selalu ziarah menziarahi. Kena selalu ambil tahu. Dia tidak putus di situ. Sebab tanah yang diperolehi tadi itu masih lagi dianggap sebagai tanah warisan. Ini yang saya nak jelaskan. Ya. Dan balik pada peristiwa yang di peringkat awal tadi, yang saya nak ulang balik. Kalau ada 3 anak perempuan, 3-3 itu boleh diletakkan dalam tanah adat itu. Kalau letak pada yang sulung, jadi apabila tak faham, maka anak nombor 2, nombor 3 tak diberi hak untuk datang. Walhal itu adalah tanah pusaka nenek moyangnya. Kalau anak nombor 2, nombor 3, layak untuk jadi buapak, jadi lembaga, di mana telapaknya nanti? Ini masalah. Ini berat. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi, adik-beradik lelaki adalah pentadbir yang boleh menegur untuk menunjuk arah ke arah yang baik. Saya teruskan yang tadi. Kehadiran dan persetujuan Datuk Lembaga diperlukan untuk mengesahkan bahawa orang yang akan menerima pindah milik ini adalah waris sebenar dari suku yang sama. Ini perlu. Kena ada penyelidikan. Sekatan yang dikenakan di bawah Seksyen 2053 dan 4 Kanun Tanah Negara 1965 juga terpakai semasa membuat permohonan pindah milik. Ya. Dan kemudian, tuan-tuan dan puan, urusan membagi harta pusaka tanah adat pepatih yang berhak, saya dah sebutkan di peringkat awal tadi, dan ia boleh dijelaskan lebih dalam lagi, iaitu 1, anak-anak perempuan, pembagian secara sama rata. Cucu perempuan daripada anak perempuan tidak kira sama ada anak perempuan meninggal dunia dahulu daripada pemilik tanah dan seterusnya ke bawah melalui keturunan sebelah perempuan. Ibu si mati, saudara perempuan seibu sebapa dan seibu kepada si mati dan anak-anak mereka yang perempuan hingga ke bawah. Saudara perempuan seibu sebapa dan seibu kepada si mati dan anak-anak perempuan hingga ke bawah. Wan si mati, iaitu ibu kepada ibu si mati. Saudara perempuan seibu sebapa dan seibu kepada nenek si mati dan anak-anak perempuan mereka hingga ke bawah. Dan ini kena dipaham dan kena dihadam betul-betul. Memang susah untuk nak mengingatnya. Baik. Bagaimana kedudukan waris lelaki? Tadi saya dah jelaskan sebentar lalu. Mengikut peraturan adat, orang lelaki tidak boleh didaftarkan namanya dalam tanah adat. Walaupun demikian, mereka dibenarkan mengusahakan dan makan hasil tanah adat tersebut, iaitu harta sepanjang hayat. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang lelaki boleh didaftarkan sebagai penghuni sepanjang hayat. Sebagai contoh, pemilik tanah adat yang tidak mempunyai anak perempuan dan apabila meninggal dunia, anak lelaki boleh didaftarkan sebagai penghuni sepanjang hayat. Itu yang saya sebut di peringkat awal tadi. Terima kasih. Ya, silakan. Okey, terima kasih atas penjelasan itu, Datuk. Untuk seterusnya adalah mengenai urusan pembahagian harta pusaka tanah adat dan juga bagaimana kedudukan anak angkat dan haknya dalam pewarisan tanah adat, Datuk. Baik. Kedudukan anak angkat. Ini kena betul. Dalam adat pepatih dijelaskan 3 jenis anak angkat. Anak angkat
perempuan yang diambil dari kaum keluarganya sendiri yang sama suku dengan mak angkatnya, adik-beradik perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak angkat perempuan yang diambil daripada bukan kaum keluarga, yakni yang tidak sama suku dengan mak angkat tetapi masih dalam suku 12 dan dikadimkan juga dipanggil anak tarik. Ketiga, anak angkat perempuan yang diambil dari bangsa asing atau orang Melayu dari luar dimasukkan dalam suku mak angkatnya melalui upacara berkadim dipanggil anak angkat berkadim. Sekiranya si mati tiada waris-waris adat kecuali anak angkat, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi semua tanah pusakanya. Sekiranya si mati ada waris lain, maka bahagian anak angkat ditentukan mengikut persetujuan waris-waris atau jika ada pertelingkahan diuntukkan setakat 1/3 bahagian saja. Ini kena faham yang ini. Sebab kalau kita ambil bukan hak kita berdosa. Sekiranya sudah diberi harta semasa hidupnya, maka bahagian selepas mak angkatnya meninggal ditentukan oleh waris-waris lain. Sekiranya waris-waris lain tidak bersetuju, anak angkat tidak berhak mewarisi bahagian harta si mati yang lain. Secara ringkasnya, kedudukan anak angkat disimpulkan seperti berikut. Orang disuruh diberi belanja, ayam ditambat diberi makan, anak ditarik diberi harta, tuan-tuan dan puan. Dan ini yang kena jelas. Dan kemudian satu lagi, tuan-tuan dan puan, anak angkat ini kebiasaannya adalah 1/3. Ya, 1/3 sebenarnya. Dan benda ini berat sebenarnya. Dan kena faham dan kena bincang betul-betul. Tengok persetujuannya dan tengok permuafakatannya bagaimana. Terima kasih. Apa tadi? Apa tadi? Pejabat? Pejabat, student. Pula. Dia minta cek tentang benda. Oh, okey. Okey, terima kasih Datuk. Kita pergi ke soalan seterusnya yang berbunyi, apa perkaitan antara tanah pusaka adat lengkungan? Boleh Datuk terangkan secara lebih mendalam? Terima kasih. Baik. Pusaka adat lengkungan. Ini 1960. Bagi harta pusaka tanah adat lengkungan, anak lelaki boleh didaftar dalam hak milik. Bagaimanapun pihak lelaki tidak boleh memindah bilik hartanya semasa hidup atau mati kepada anak lelaki dan perempuan. Harta pusaka akan pulang semula kepada waris sebelah perempuan. Dia ada keunikannya di sini dan dia ada kelainannya di sini. Ini mana yang bernaung di bawah lingkungan. Kadang-kadang dia ada di luar lain yang pernah berkhidmat dengan Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Keturunannya, maka dia ada sukunya. Suku Seri Lemak, Pahang, lingkungan Air Kaki Raja misalnya. Dia. Jadi, mengikut dasar yang seperti ini. Terima kasih. Ya, silakan. Okey. Soalan berikutnya adalah mengenai bantahan ataupun rayuan semasa berkenaan dengan tanah milik pusaka adat tu bagaimana pula ya Datuk? Baik, dari segi bantahan dan rayuan semasa pindah milik tanah pusaka adat, jika ada pihak yang tidak berpuas hati atas keputusan tuntutan atas perintah pentadbir tanah, bolehlah membuat rayuan dengan alasan-alasannya selaras dengan kehendak Seksyen 15 Bab 215. Kalau orang kampung kata di caveatnya. Ya. Pentadbir tanah akan menimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan. Jika diterima, satu kertas rayuan akan dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk mendapat kebenaran melanjutkan tempoh rayuan. Setelah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan,
satu memorandum akan dikemukakan kepada jawatan kuasa lembaga rayuan tanah adat untuk menimbang sama ada rayuan itu boleh diterima atau ditolak. Keputusan daripada lembaga rayuan tanah adat diangkat semula ke Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk mendapat kelulusan dan akan dimaklumkan kepada pentadbir tanah untuk diambil tindakan seterusnya. Ini antara yang sepatutnya terlibat. Dan benda ini masih diguna pakai dan jika ada penambahan, ianya perlu ada musyawarah dan muafakat seperti yang saya katakan adat yang nombor 3 tadi. Adat yang teradat iaitu undang-undang yang terundang-undang. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Datuk di atas penerangan mengenai bantah dan rayuan semasa tanah milik pusaka adat seterusnya. Apakah cadangan Datuk mengenai penambahbaikan sistem pentadbiran tanah adat? Terima kasih. Baik. Penambahbaikan tentang sistem tanah adat. Dan benda ini sudah banyak diperbincangkan dalam bengkel, dalam seminar. Yang pertama, saya nak sebutkan di sini, kita perlu bermusyawarah, bermuafakat semula. Dan kita perlu menganalisis, kita perlu membuat carian-carian yang tepat. Ya, bagaimana dan macam mana. Ya, dan benda itu tidak semestinya ada masalah. Dan bila ada perbincangan ketika perbicaraan, sepatutnya ketika perbicaraan itu cuma endorse saja. Cuma mengesahkan saja. Sepatutnya sudah ada perbincangan di luar. Itu yang dikatakan rundingan di dalam gelap, adat lalu di tengah terang. Sepatutnya pihak lembaga dan kepimpinan yang seterusnya sudah berbincang di luar. Sudah memutuskan bagaimana dan macam mana. Di situ sudah putus. Maknanya dalam perbicaraan itu sudah tidak ada cekik-bekik lagi. Sudah tak ada tinggi-tinggi suara. Caci maki dah tak ada. Sebab adat kita ini cantik. Biar mati anak, jangan mati adab. Ini yang perlu kita kanunkan. Yang perlu kita susun. Jadi, saya tetap menegaskan bahawa kita perlu satu kanun penulisan yang tepat dan cekap. Yang patut disebarkan kepada semua kepimpinan adat dan anak-anak buah. Dan itulah sebagai panduan. Dan apabila saya turun di lapangan, ramai yang tak tahu. Entah, gitu. Wan pun nonga cerita ambung komarin, gitu. Itulah. Akhirnya, bila ada pergeseran, maka cukai tanah tidak dibayar. Dalam tempoh-tempoh yang tertentu dibagi amaran. Dan besar kemungkinan akan dirampas. Dan jangan ada benda-benda yang seperti ini. Sebab itu saya kata kepimpinan adat, anak buah dan semua pihak. Pemimpin adat, cerdik pandai, syarat berganding bahu untuk mengatasi benda dan perkara yang seperti ini. Dan tanah-tanah adat ini perlu diusahakan. Mengikut kaedah-kaedah apa? Bagaimana datuk nenek kita marin daripada teratak boleh jadi dusun, daripada dusun dia boleh jadi kota, daripada kota boleh jadi nagari. 4 benda ini sentiasa berkembang. Dan mereka tidak menghilangkan sistem adat itu sendiri. Dan adat itulah menunjukkan kehebatan kita dan jati diri kita. Dan ini yang perlu kita jaga. Dan jangan ada pencabulan pada benda dan perkara ini. Kalau tanah adat itu sudah diwarisi oleh lelaki misalnya. Katalah 1/4 pada lelaki, contoh. Di situ, bila sudah diwaris 1/4 pada lelaki, besok kalau lelaki itu tak ada, tanah itu nak diwariskan kepada siapa lagi? Ini menimbulkan satu kerumitan yang baru.
Bila kita sudah ubah yang satu ni, besok nak ubah yang lain pula. Nak ubah yang lain. Jadi sebarang perubahan ini perlu bermuafakat daripada peringkat bawah sampai ke peringkat atas. Satu perjalanan yang cukup panjang. Datuk Pepatih Nan Sebatang dulu, ya, dia menjelajah daripada satu tempat ke satu tempat berjumpa dengan anak buah. Kemudian di peringkat akhir baru dibuat kerapatan, ada perbincangannya. Dan sepatutnya benda ini kena dirujuk kepada cerdik pandai untuk memberi pandangan. Bagaimana dan macam mana. Dan kemudian orang syarak pun akan memberi pandangan. Kalau silap membuat keputusan, ini adalah amanah, akan disoal di hari akhirat nanti. Ini kita kena ingat. Bukan kita boleh membuat keputusan, tiba di mata dilelapkan, tiba di perut dikempiskan. Ya, ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berurat, tengah-tengah dilarik dek kumbang. Tidak seperti itu. Jadi perlu ada permuafakatan, perlu ada perbincangan. Kami pengkaji sentiasa membuka pintu perbincangan untuk semua pihak. Dan tidak perlu berasa hati. Bila ada berlainan pandangan, di situ kita nak mencari sesuatu jawapan yang terhebat untuk adat kita. Jadi, kita semua perlu diisi dengan keilmuan, dengan ilmiah. Apabila timbul masalah, masing-masing boleh berhujah. Hujah secara betul. Hujah mengikut syarat. Hujah mengikut adat, mengikut budi, mengikut sopan. Bukannya kita berhujah mengikut emosi. Jangan ikutkan hati nanti mati. Jangan ikutkan rasa nanti binasa. Jangan ikutkan nafsu nanti lesu. Jangan ikutkan marah nanti parah. Jangan ikutkan risau nanti tidur tak lelap. Minum kopi dengan susu, kurang manis ditaruh gula. Jangan diikut hawa nafsu, kok tak mati seperti gila. Air bah sampah tak hanyut, ini kan pula kemarau panjang. Jangan hidup seperti melukut, fikir-fikir untuk cemerlang dan terbilang. Cantik. Sebab ini rukun-rukun dalam adat pepatih yang perlu masak dalam minda kita. Sebab orang-orang adat pepatih ini hebat dari segi kelisanan. Kelisanan inilah yang kita nak rongkai. Yang kita nak turunkan kepada semua anak buah. Ya, supaya masing-masing boleh berfikir. Ada signifikan apa yang dicakap dengan apa yang dibuat. Itu yang saya katakan. Ya, biar mati anak, jangan mati adab. Adabnya dalam diri kita. Bagaimana adab itu boleh keluar? Melalui sarung badan kita. Sarung badan kita ni adalah adat. Kalau kita kasihan dengan orang, kasih sayang dengan orang, kita nak bantu dia susah, itu adab. Bagaimana nak dilaksana? Melalui adat. Kita tulis cek, kita ambil duit, maka kita bantu pada orang itu. Jadi adab dan adat ini sering bergandengan antara satu dengan yang lain. Ini, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita berganding bahu. Dan Tan Sri, Dr. Rais Yatim, sudah melahirkan pandang ini sebelum tahun 1962 lagi. Beliau menulis dalam Dewan Masyarakat pada ketika itu. Dan saya pernah berbincang dengan beliau. Dan beliau berhajat supaya benda semua ini dikanunkan, dituliskan. Dijadikan sebagai bahan panduan. Supaya kita ada rujukan. Ini yang sangat penting. Dan kami yang kemudian ini cuba meneruskan amanah-amanah ini. Dan kemudian satu kena ingat. Kalau dah dijadikan kanun, dah dijadikan buku rujukan, dia perlu ada pengesahan pakar. Siapa yang disahkan sebagai pakar, 2 ataupun 3 orang yang akan endorse benda itu. Kalau tidak disahkan oleh pakar, setakat dewan saja,
Maka kalau timbul orang yang kedua untuk merebut jawatan, mereka boleh persoalkan buku tersebut, kanun tersebut, enactment tersebut. Ya, tetapi apabila sudah disahkan oleh pakar, benda itu terpakai. Ya, atas muafakat semua. Jadi, tanah adat ini, tuan-tuan dan puan, sudah makin lama makin berkurangan. Marilah kita jaga, pelihara dengan betul. Kita lestarikan, kita budayakan. Saya dah pernah bercakap bahawa kita hidupkan melalui sistem koperasi. Koperasi suku-suku. Ya, banyak tempat saya perhatikan ada anak-anak adat mengusahakan kebun sayur misalnya. Kebun pisang. Ternakan ayam itik. Kenapa kita tak perbesarkan lagi? Ramaikan lagi kolam-kolam misalnya. Ini yang patut kita ketengahkan. Dan kita patut hidupkan balik tanaman padi ini. Dan kita kelompok-kelompokkan kepada anak-anak adat yang tidak ada pekerjaan. Sebab pertanian ini adalah pekerjaan. Petani ini ataupun benda-benda yang kita buat itu adalah sumber pendapatan. Dan ini yang tidak kita teroka. Kita kurangkan kebergantungan kita kepada orang luar. Kenapa kita tak gunakan anak-anak adat itu untuk mengusahakan tanah-tanah adatnya sendiri mengikut benda dan perkara yang tersusun. Misalnya melalui koperasi. Ada bimbingan-bimbingan daripada pegawai-pegawai koperasi. Sistem ini sudah ada. Dipasarkan melalui koperasi. Maknanya harga terkawal. Tak adalah kita terasa dengan kenaikan harga sayur, ayam itik, daging lembu pun sudah sampai 38 RM. Ada sudah sampai 40. Dan ini yang kita tanggung. Apatah lagi ikan-ikan yang ada di kolam. Kembalilah kita semula. Ya, saya masih ingat dulu masa saya bujang-bujang, iaitu Datuk Senu Abdul Rahman, iaitu sistem buku hijau. Ya, kerajaan selepas-selepas itu pula pun sudah ada menerapkan benda yang perkara ini. Dan kita kena teroka. Dan kita orang-orang adat, tanah-tanah adat, kita usahakan. Jangan kata tanah adat ini terbiar. Dan kita kena selesaikan masalah birokrasi. Dan kita mesti berkerapatan. Kita mesti berkongres, berwacana, berbincang, berbengkel. Kita selesaikan masalah ini bagaimana dan macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah terlibat di 50 kota. Ya, berbincang, berhujah, memberi pandangan. Ya, serata Datuk Adat datang tanpa ada apa-apa belanja daripada pihak kerajaan, tetapi semangat untuk mempertahankan adat itu sendiri datang. Masing-masing berhujah tanpa berkecil hati. Hujah apa yang berlaku di luar masing-masing, kabupaten masing-masing. Kemudian dibuat satu resolusi. Kemudian balik dijalankan benda yang seperti itu. Dan inilah yang sepatutnya kita buat. Sebab kita sudah ada terasnya. Teras kita cukup hebat. Sebab punca kuasanya adalah Dewan Keadilan dan Undang. Sudah ada kepimpinan-kepimpinan yang diletak dudukkan seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelum ini. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, berganding bahu. Perlu ada modulnya. Perlu ada modelnya. Saya sendiri pun sudah buat modul dan modelnya. Dan kita perlu berganding bahu tentang benda dan perkara yang seperti ini. Bukannya kita bercekak bekik, tuan-tuan dan puan. Ya, jangan ikutkan hati nanti mati. Jangan ikutkan rasa nanti binasa. Apa yang berlaku? Orang yang tertentu, Datuk Rosli dah cakap lain macam. Kita kena sekat dia. Jangan seperti itu. Jangan dikunci mulut cerdik pandai untuk membantu rakyat dan masyarakat. Kita bukan nak buat benda yang tak elok. Dan kita memegang amanah yang kita nak teruskan.
Tuan-tuan dan puan, saya bukan menjerit untuk nak minta dana yang banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak pernah menjerit pun. Tetapi saya nak sebutkan dalam webinar ini, ada beberapa orang yang saya iktiraf, yang pernah membantu saya. Yang lain tak pernah pun. Yang pertama, saya nak iktiraf Tan Sri Rais Yatim, yang banyak membantu saya untuk bergerak. Yang saya anggap sebagai ayah, yang banyak membimbing dan mendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebut di sini. Yang saya pernah dipanggil oleh Parti Keadilan Rakyat, iaitu Adun Podisen. Saya tak ingat namanya. Adun Podisen. Masih ada lagi sekarang. Habis saja ceramah, habis buku-buku saya dibelinya. Kerana nak dihadiahkan kepada pengundi-pengundinya. Memang cantik pandangan ini. Ketiga, saya ucap terima kasih kepada Datuk Hassan Malik melalui setiausaha sulitnya 20 buah buku yang dibelinya. Lepas tu saya bawa buku yang kedua. Apa lagi buku ni, Datuk? Sebuah dibelinya. Ini saya cerita yang betul. Lepas itu saya nak cerita lagi siapa yang pernah membantu saya, iaitu YB Nicole. Ya, seorang YB yang semalam saya pernah bercakap. Itu sudah ada semangat yang betul-betul Melayu. Orang Melayu pun tidak seperti ini. Nama Melayunya Nur Farhana, tak silap. Pakai cara Melayu, sopan, santun. Beliau banyak membantu saya. Ini saya akui. Dan saya pun selalu membantu. Dan YB Taufik, kau tak silap saya. Ini antara orang-orang yang pernah membantu perjalanan karier saya dari segi menyemarakkan adat ini. Dan mungkin ada satu dua lagi yang saya terlepas pandang. Ini yang mekar dalam ingatan saya. Mekar dalam ingatan. Dan semuanya itu saya cetak jadikan buku. Dan saya bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dan yang satu lagi, saya diminta memberi pandangan isu anak binti Abdullah, bin dan binti Abdullah. Dan pihak yang berkenaan memberi sagu hati kepada saya. Dan duit-duit inilah yang saya gunakan. Terima kasih. Silakan, moderator. Ya. Ya, silakan, moderator. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke akhir majlis kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua tuan-puan kerana sudi meluangkan masa berada bersama di dalam majlis ilmu ini. Sebelum saya menutup majlis, saya menjemput Datuk untuk menyampaikan akhir kata. Persilakan, Datuk. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buat rumusan begini. Kita haruslah menggunakan fikiran yang berkembang. Jangan kita melihat satu benda daripada sudut yang kecil. Sebab adat pepatih kita ini adalah satu harta yang sangat bernilai di Negeri Sembilan. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui nenek moyang kita dahulu. Kita harus jaga dengan baik. Dan kita tidak perlu mencemarkannya. Dan kita harus berganding bahu antara satu dengan yang lain. Tidak perlu berpersepsi dan berprasangka sekat menyekat antara satu dengan yang lain. Dan benda ini patut dikembangkan lagi. Dan inilah keunikannya Negeri Sembilan. Dan
perlu pihak pentadbir, ya, pemimpin, cerdik pandai, syarak harus berganding bahu antara satu dengan yang lain. Dan ianya sentiasa berkembang. Dan bantulah kami, penyelidik ini, supaya diberi ruang dan peluang untuk mengenengahkan apa dapatan-dapatan kami. Dan kemudian kalau ada dana-dana yang tertentu, bagi dan panggil kepada kami untuk kami mohon untuk supaya warisan adat, budaya dan sejarah ini masih terlestari sampai bila-bila, tuan-tuan dan puan. Janganlah dirombak, janganlah diubah tanpa ada muafakat. Sebab nenek moyang dulu, ya, benda dan perkara ini dibuat secara musyawarah, secara muafakat, daripada bawah sampai ke atas. Semua pihak terlibat. Sampai dah betul-betul puas hati, baru terlaksana. Kalau dirombak begitu saja, maka adat kita ini akan menjadi rosak. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa. Tidak ada niat saya untuk memburukkan sesiapa, tetapi elok kita berterus terang untuk kebaikan adat pepatih kita ini sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.